Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Halim bin Anwar Sadat F1030 bersama dua lagi rakan saya bernama Ahmad Ahmad Faris dan juga Zuhaizat akan membentangkan topik dalam etika dan peradaban, iaitu pengaruh agama dalam peradaban. Pengaruh agama dalam peradaban. Agama yang mempengaruhi peradaban ialah agama Islam. Terdapat pelbagai aspek yang dipengaruhi oleh agama Islam dalam peradaban. Sebagai contoh, adat dan cara hidup, politik dan pemerintahan, pendidikan, perundangan, sistem kekeluargaan dan juga bahasa dan kesusasteraan. Yang pertama, pengaruh Islam dalam adat dan cara hidup. Agama Islam menggantikan tradisi animisme dan Hinduism dengan tradisi Islam, di mana semua tradisi di negara kita ditukar kepada tradisi Islam. Seterusnya, Islam mengubah kehidupan masyarakat di tanah Melayu menjadi lebih baik dan lebih aman dan damai. Seterusnya, adat resam dibaiki dengan pengaruh Islam, yang bermaksud adat resam yang mempunyai pengaruh daripada Hinduism dan animism akan dibaiki dan diubah yang sealiran dengan agama Islam. Selain itu, golongan bawahan mendapat kenaikan taraf, di mana golongan bawahan sebelum ini hanya dilayan seperti hamba, dan selepas kedatangan Islam semua dilayan sebagai sama taraf dan dilayan dengan baik antara satu sama lain, tiada perbezaan taraf. Akhir sekali, memupuskan adat membezakan kasta. Kasta merupakan suatu perbezaan antara golongan atasan dan bawahan yang dipengaruhi oleh agama Hindu di tanah Melayu pada masa itu. Selepas kedatangan Islam, adat yang membezakan kasta tersebut telah dipupuskan oleh agama Islam, di mana semua dilayan sama rata. Aspek yang kedua ialah pengaruh Islam dalam politik dan pemerintahan. Yang pertama, agama Islam dijadikan sebagai agama rasmi di tanah Melayu. Seterusnya, perwujudan jabatan agama Islam dan jabatan syariah di seluruh negara kita. Yang ketiga, mewujudkan mahkamah syariah di seluruh negara kita untuk membantu golongan Islam ataupun umat Islam. Yang keempat, gelaran raja yang digunakan sejak dahulu ditukar kepada gelaran sultan, dan juga sultan ini merupakan ketua negara dan juga khalifah Allah. Seterusnya, rakyat diberi hak untuk memilih pemimpin di negara kita untuk menjadi Perdana Menteri, di mana calon-calon tersebut perlu ada kelayakan dahulu untuk bertanding dan akan dipilih oleh seluruh rakyat di negara kita. Dan akhir sekali, pemimpin juga dinilai dari segi akhlak dan adab yang merupakan asas dalam agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Ahmad Ahmad Faris bin Ahmad Kamal F1020 ingin meneruskan perbincangan dan pembentangan yang bertajuk pengaruh agama Islam dari aspek pendidikan. Isi pertama yang kita dapat daripada pengaruh agama Islam dari aspek pendidikan ialah pada ketika itu Islam amat menitik beratkan bahawa semua golongan dianggap sebagai sama dan tiada perbezaan taraf dan tiada perbezaan jurang antara pangkat dan darjat. Yang keduanya, pada ketika itu banyak penubuhan sekolah pondok dan madrasah dibina di sekitar tanah Melayu dan Pulau Nusantara disebabkan oleh faktor kembangnya pedagang-pedagang Arab untuk menyebarkan agama Islam di sekitar Pulau Nusantara. Ini dapat dilihat dengan bermulanya pendidik
untuk mendidik anak-anak Melayu muda untuk mengaji Al-Quran dan memahami kitab-kitab yang dibawa oleh pedagang-pedagang Arab. Seterusnya, bentuk pendidikan dan pengajaran ini lebih kemas dan teratur kerana mempunyai seorang guru dan anak muridnya untuk mempelajari sesuatu bidang ilmu dari segi formal ataupun tidak formal. Pada masa itu juga, istana amat berfungsi sebagai perpustakaan dan pusat terjemahan ilmu dan rujukan oleh rakyat yang hendak mempelajari pelbagai ilmu dan bidang tentang agama Islam. Dan yang terakhir sekali, golongan pemerintah memainkan peranan penting untuk mengembangkan sistem pendidikan kerana pada ketika itu pengaruh sultan amat luas dan ianya boleh mempengaruhi rakyat untuk mengikuti apa yang sultan lakukan. Seterusnya adalah pengaruh agama Islam dari aspek perundangan. Pada ketika itu dapat disimpulkan bahawa sejak kedatangan Islam, undang-undang bertulis yang lama telah dipindah kepada undang-undang bertulis yang lebih adil dan saksama dan bersesuaian terhadap rakyat pada ketika itu, yang mana ia tidak menyebelahi pihak atasan saja atau golongan bangsawan. Malahan rakyat bawahan juga dilindungi dengan undang-undang yang sama dan adil. Melalui sistem penanganan yang adil dan tegas ini, ianya dapat memanteras semua jenis kesalahan yang dilakukan dalam sesebuah negara untuk membela dan menghukum sesiapa yang salah ataupun sesiapa yang benar di dalam sesuatu bidang perundangan yang adil dan tegas dalam sesebuah negara. Dan last sekali, semua penganut apa sahaja bangsa, semua penganut apa sahaja agama seperti agama Islam, Hindu, Buddha dan sebagainya di dalam negara ini perlulah dan wajib menghormati agama lain supaya mengekalkan perpaduan dan kesepaduan antara kita, supaya tidak berlakunya ketidaksefahaman antara kaum agar Malaysia ini terus aman. Hai, saya Zuhur Haizat, iaitu ahli kumpulan yang ketiga, akan menyambung apa yang telah disampaikan oleh dua orang sahabat saya sebentar tadi. Slide yang saya akan bentangkan ialah pengaruh agama Islam dari aspek sistem kekeluargaan. Poin yang pertamanya ialah Islam menentukan garis panduan dalam membina sesebuah keluarga. Sebagai contoh, kita mempunyai kitab yang unggul iaitu Al-Quran sebagai panduan dalam hidup kita. Contohnya, di dalam Al-Quran telah terdapat pelbagai cara untuk membentuk atau melahirkan sebuah keluarga yang harmoni. Okey, poin yang keduanya ialah semua anak-anak dididik tentang Islam sejak lahir lagi. Ini supaya kita dapat melahirkan sebuah anak yang soleh maupun yang solehah. Okey, poin yang ketiga, Islam diajarkan tentang konsep dosa, pahala dan juga haram serta halal dalam Islam. Ini supaya anak-anak dapat membezakan perkara yang baik ataupun yang buruk pada usia yang muda lagi. Yang seterusnya, iaitu yang keempat, pernikahan menjadi wajib untuk mengahwini seseorang itu. Ini kerana Islam menggalakkan penganutnya berkahwin supaya bilangan penganutnya iaitu Islam dapat ditambah lebih banyak. Bukan sahaja Islam tetapi malahan agama lain juga seperti Hindu dan Buddha juga menggalakkan penganutnya berkahwin supaya bilangan penganut lebih ramai. Yang akhir sekali iaitu hubungan kekeluargaan menjadi semakin rapat dengan kedatangan Islam dalam sistem kekeluargaan. Ini kerana Islam menggalakkan sesebuah keluarga melakukan pekerjaan harian secara bersama. Contohnya, makan maupun solat berjemaah. Ini merupakan salah satu cara yang dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara kita dalam sesebuah keluarga. Guys, jangan tidur.
Okey, sikit lagi. Okey. Seterusnya, pengaruh agama Islam dari aspek bahasa dan kesusasteraan. Poin yang pertama ialah penggunaan tulisan Jawi secara berleluasa di tanah Melayu. Poin yang kedua ialah Jawi yang dipengaruhi oleh tulisan bahasa Arab. Seperti yang kita tahu, bahasa tulisan Al-Quran, iaitu kitab unggul umat Islam, hampir sama dengan tulisan Arab. Oleh itu, kita memperingkaskan bahawa Jawi hampir sama dengan tulisan Arab. Seterusnya ialah bahasa Jawi digunakan bersama bahasa Melayu untuk menulis kitab-kitab agama, buku, akhbar dan sebagainya. Ini supaya orang yang tidak reti membaca atau bercakap bahasa Melayu dapat membaca akhbar atau surat dengan lebih tepat. Poin yang keempat ialah bahasa Melayu diperkemaskan dengan campuran bahasa Arab. Contohnya, terdapat beberapa bahasa Melayu yang telah diambil dari bahasa Arab. Seterusnya iaitu poin yang kelima dan akhir sekali, kedatangan Islam mengangkat martabat bahasa Melayu. Ini kerana Islam menggalakkan ataupun mengatakan bahawa semua umatnya atau semua manusia di dunia ini sama tarafnya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.